Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أمين اللهم أمين اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Syekh Muhammad Shadiq Al-Mahawi rahimahullahu taala. Insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada pecahan seterusnya pada mad jaiz. Pada mad yang jaiz. Pada pecahan pertama ya kita membincangkan berkenaan mad jaiz munfasil. Pecahan yang kedua iaitu berkenaan ma'arid lisukun, iaitu pada siri yang ke-57. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid darain amin. Al-thani min al-jaiz. Pada nuskhah yang lain tidak ada perkataan min al-jaiz. Al-'arid lisukun, ma'arid lisukun lah. Wa huwa ma jaa fihi ba'da harfil maddi awil lin sukunun 'aridun fi halatil waqfi faqat. Okey, dia kata sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Yang mana sukun yang mendatang ini terjadi kerana waqaf. Terjadi kerana waqaf. Okey. Apa maksud sini? Maksud dia okey. Huruf mad. Huruf mad. Ya, waw, alif, waw dan ya. Okey. Ataupun huruf lin. Huruf lin, waw dan ya. Okey. Yang mana huruf tersebut berhenti. Baik, bila berhenti huruf tersebut, maksudnya selepas daripada dia tu ada huruf yang berbaris lah, kemudian berhenti, maka bila berhenti itu huruf yang selepasnya itu yang asalnya berbaris menjadi sukun. Maka huruf yang asalnya berbaris kemudian sukun, yang mana huruf itu berada selepas daripada huruf mad ataupun huruf lin, kita namakan dia sebagai sukun yang arid, sukun yang mendatang. Baik, sukun yang mendatang kerana apa? Waqaf. Kerana kita memberhentikan bacaan pada perkataan tersebut. Okey, contoh dekat sini apa dia bagi apa? Al-alamin, wa nasta'in, wa bait. Okey, al-alamin tu ma'rif sukun. Nasta'in tu adalah ma'arif disukun. Wa bait, bait tu adalah madlin. Wa khauf, madlin juga. Wa matab. Okey, dekat mana dia punya hukum tu? Okey, kalau kita tengok al-alamin, okey, mana huruf mad dia? Huruf mad dia pada huruf ya. Nun. Asalnya al-alamina kan? Asalnya al-alamina, kemudian sukun. Jadi nun tu berbaris fathah, tetapi disebabkan sukun, yang mana kita panggil dia sukun arid. Sukun ada dua, sukun asli, sukun arid. Sukun asli ni maksudnya pada perkataan tersebut memang disukunkan, yakni tidak menerima baris. Berbeza dengan sukun arid. Sukun arid ni ialah jika kita menyambungkan perkataan itu atau menyambungkan bacaan, maka huruf tersebut berbaris seperti biasa.
Tetapi jika kita memberhentikan huruf tersebut, yakni kita memberhentikan bacaan, maka huruf tersebut terpaksa disukunkan. Kita tak boleh baca dengan al-alamina, tak boleh. Dia kena sukunkan. Maka sukun yang secara terpaksa tu dipanggil sebagai sukun arid, sukun yang mendatang. Jadi alamin, lepas tu nasta'in, ya juga. Okey. Lepas tu bait, bait tu adalah madlin. Sebab apa? Sebab sebelum daripada huruf ya tu berbaris fathah. Huruf yang berbaris fathah. Jadi sebab apa dia arif juga? Sebab ta itu terpaksa disukunkan. Asalnya berbaris, kemudian disukunkan. Khauf, asalnya fa tu berbaris, tetapi disebabkan waqaf maka disukunkan. Wa matab, matab. Jadi asalnya matab, ba tu berbaris, tetapi disebabkan sukun maka disebabkan waqaf maka disukunkan. Jadi sukun yang diletakkan pada setiap perkataan yang di hujung kalimah ini, kita panggil dia sebagai sukun arid ataupun sukun yang mendatang kerana waqaf. Summiya aridan. Okey, dia terangkan balik apa yang kita sebutkan. Dinamakan hukum ini sebagai arid li'urudil maddi bi'urudis sukun, kerana mendatangnya mad dengan mendatangnya sukun. Apa maksud di sini? Okey. Maksudnya asal perkataan yang kita baca-baca sebelum ini, kesemua ini dibaca dengan mad asli. Al-alamina, kan mad asli dua harakat saja. Tetapi apabila kita sukunkan perkataan tersebut, yakni kita waqafkan perkataan tersebut, maka telah berubah daripada mad asli kepada mad arid lisukun. Kerana apa? Waqaf. Berubah hukum dia, berubah. Apa bait tetapi istimewanya pada huruf pada madlin. Okey, madlin, jika kita wasal maka tidak ada harakat padanya. Yang ni tak disebutkan dalam ni. Tak disebutkan. Yang disebutkan hanya mad arid disukun saja. Sebenarnya ahsannya apa? Sebaiknya apa? Sebaiknya dipisahkan antara sebaiknya dipisahkan antara hukum madlin dan juga hukum mad arid disukun. Kerana apa? Perbezaannya sangat ketara. Perbezaannya ketika mana wasal. Mad arid disukun ketika wasal, hukumnya adalah hukum mad asli. Berbeza dengan hukum madlin, ketika wasal tidak ada hukum mad padanya. Tidak ada harakat. Okey. Wa hukmuhu al-jawaz. Hukum membaca mad arid disukun ialah harus apa ni? Li jawazi qasrihi wa maddihi. Kerana harus membaca pendek ataupun panjang. Maksudnya baca pendek ataupun panjang. Okey, kalau pendek paling kurang 2. Kalau panjang paling banyak 6 harakat. Wal muradu bil mad, dan dikehendaki pada makna mad tu, yakni merujuk pada mad arid sukun ni lah, ma yashtamilu at-tawassut. Maka makna mad arid sukun ni termasuk sekali at-tawassut, yakni kadar 4 harakat. Maksudnya apa? Maksudnya mad arid sukun dibaca dengan 3 wajah, 2, 4 dan 6 harakat. Okey. Fal qasru harakatan. Maka al-qasr ialah 2 harakat. Wat tawassut arba'un. Dan kalau tawassut ni pertengahan, 4 harakat. Wal maddu sittun. Dan kalau mad 6 harakat. Okey, pada mad juga terkadang disebut isba'. Terkadang disebut isba'. Maksud isba' ni maksudnya, kalau orang Kedah panggil habis meta, ataupun bahasa standardnya kita panggil pengakhiran. Maksudnya harakat pengakhiran, maksudnya harakat yang paling habis, yang paling tinggi. Nampak dah? Jadi 6 harakat. Okey.
thumma in kana mansuban nahwu al-alamin fafihi thalathatu awjuh. Okey, yang ni dia dah masuk berkaitan apa ni? Berkaitan babul waqfi. Macam mana macam mana kita nak membaca pada ayat yang diwakafkan. Terutamanya pada hukum ma'arif sukun. Okey. Okey, maksud dia sini apa dia? Maksud dia kata in kana mansuban. Kana tu kembali kepada apa? In kana al-aridu mansuban. Maksudnya jika hukum ma'arif sukun itu mansuban. Mansub di sini maksudnya jika hujung perkataan itu berbaris fathah. Okey, berbaris fathah. Fa fihi thalathatu awjuh. Maka ada 3 wajah, yakni 2, 4, 6. Macam mana baca dia? Al-alamin. Al-alamin 2 harakat. Al-alamin 4 harakat. Al-alamin 6 harakat. Okey. Tu jika nun jika hujung perkataan itu berbaris fathah. Sebab al-alamina berbaris fathah. Okey, wal maddu bisukunil mahd faqat. Okey. Dan okey. Maksudnya al-qasru wat tawassut wal maddu bisukunil mahdi faqat. Maksudnya semata-mata sukun sahaja, maksudnya tidak ada bacaan yang lain. Maksudnya nun tu disukunkan dengan sukun yang sempurna lah. Okey. Wa in kana majruran nahwu ar-rahim fa fihi arba'atu awjuh. Okey, dia kata jika ma'arif sukun tu apa dibaca bukan. Sekejap. Okey. Okey, in kana majruran. Maksudnya ma'rif sukun lah, majruran. Maksudnya jika hujung perkataan tu majruran. Maksudnya hujung perkataan itu berbaris kasrah. Seperti ar-rahim, fa fihi arba'atu awjuh. Ada 4 wajah. Ats-tsalatsatu al-mutaqaddimah. 3 wajah yang pertama bisukunil mahdi. 3 wajah yang pertama dibaca dengan sukun. Yakni apa dia? Ar-rahim, ar-rahim, ar-rahim. Yakni 2, 4 dan 6. Ma'rif sukun lah macam biasa. War-raum 'alal qasri. Dan raum dibaca dengan qasr. Okey. Jadi saya akan raum ni dia satu bacaan. Kita akan dia ada penerangan di perenggan yang seterusnya. Cumanya saya akan sebutkan secara mudah raum ni dia al-ityan bi ba'dil harakah. Al-ityan bi ba'dil harakah ni maksudnya kita menyebutkan sebahagian harakat pada harakat ni, maksudnya sebutan baris tu. Al-ityan bi ba'di harakat maksudnya menyebut sebutan baris tu secara tidak sempurna. Okey. Contoh dekat sini ar-rahim. Mi tu berbaris dengan kasrah. Ar-rahimi. Mi tu secara sempurna. Mi. Kalau tak sempurna ni macam mana? Mi. Jadi dia tak sempurna. Jadi dia al-ityan bi ba'dil harakah. Jadi wajah yang keempat ialah ar-raum, ar-rahimi, 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 kalau sempurna ar-rahimi. Tapi kalau raum ar-rahimi, mi. Disebutkan apa?
Disebutkan bila dibacakan raum, maka orang yang sebelah saja dengar. Orang yang berdekatan dengan orang yang membacakan raum ini sahaja yang mendengarnya. Kalau orang yang duduk di jauh, tidak akan mendengar bacaan raum ini. Jadi kita ulang balik. Jika apa? Jika hujung perkataan apa ma'rif sukun itu berbaris kasrah yang majrur, maka ada 4 wajah, iaitu yang pertama disukunkan mim tu dengan 246. Ar-Rahim 2, Ar-Rahim 4 harkat, Ar-Rahim 6 harkat. Kemudian wajah yang keempat ialah Ar-Raum, Ar-Rahim mi. Jadi disebut tak sempurna. Sebab kalau sebut dengan sempurna mi, kalau tidak sempurna mi. Jadi itu dipanggil raum. Baik. Wa in kana marfu'an, dan jika hujung perkataan itu marfu'an, yakni hujung perkataan bagi hukum ma'rif sukun itu sukun, itu rafa', yakni dhammah. Nahwu nasta'in, kan? Nasta'in. Okey. Fa fihi sab'atu awjuh, terdapat 7 wajah. Al-thalathatu al-mutaqaddimah bisukunil mahdhi, 3 wajah yang awal dengan sukun yang sempurna. Maksudnya 3 wajah yang awal sempurna, yakni baca dengan 246. Nasta'in 2 harkat, nasta'in 4 harkat, nasta'in 6 harkat. Jadi semua sukun kan nun tu. Wal ismamu ma'ath thalathah, dan ismam dengan 3 wajah. Okey. Apa maksud ismam ni? Ismam ni dhammus syafatain, memuncungkan al-isyarah bi dhammis syafatain, isyarat memuncungkan 2 bibir. Okey, yang ni penting kena tengok bibir saya. Okey. Ma'ath thalathah ni maksudnya dengan 246. Okey. Yang pertama 2 harkat. Tengok betul-betul lah. Nasta'in. Okey. Macam mana kita nak membaca ni? Habiskan dulu sebutan sukun tu. Sebab nun ni dia sifat dia apa? Sifat dia at-tawassut. Jadi habiskan sifat tawassut pada nun tu, kemudian muncung. Nasta'in 2 harkat dulu. Nasta'in. Jadi tu wajah yang pertama, 2 harkat bersama dengan ismam. Lepas tu 4 harkat. Nasta'in. 4 harkat, kemudian muncung. Lepas tu 6 harkat. Nasta'in. Jadi habiskan dulu sifat tawassut tu, kemudian baru muncung. Okey. War-raum 'alal qasri, dan raum pada 2 harkat. Okey. Sebab apa raum ni 2 harkat aja? Tertanya-tanya. Sebab sebelum ni pun sama juga. Raum 'alal qasri. Sebab apa? Raum tidak dikira sebagai apa? Waqaf yang sempurna. Sebab tu dia 2 harkat saja. Okey, 2 harkat saja. Okey. Nasta'inu. Nu. Kalau sempurna nu. Kalau tidak sempurna nu. Jadi tidak sempurna itu kita panggil dia ar-raum, al-ityan bi ba'dil harakah, menyebut baris tersebut dengan sebahagian harakat. Maksudnya dengan harakat yang tidak sempurna lah. Maksud harakat tidak sempurna ni bukan harakat mat tu, tapi sebutan kesempurnaan pada baris tu. Jika kita sebut dengan sempurna, tidak dipanggil lah sebagai raum. Tapi disebabkan kita sebut hanya separuh daripada harakat baris itu, kan, maka dipanggil raum. Jadi ada 7 wajah pada nasta'in. Nu, kan. Nasta'in, kita ulang sekali lagi. Nasta'in. Okey. Lepas tu
Ni apa bersama dengan ismam. Nasta'in. 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 Lepas tu raum. Nasta'inu. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.